Israel juga terkenal sebagai bangsa penjenayah yang kuat memusuhi Islam dan Arab. Golongan ini bukan sekadar ingin menguasai Palestin, malah Jordan, Syria, Lebanon, Iraq, semenanjung Sinai dan termasuklah Al-Madinah Al-Munawwarah. Sifat keji Bani Israel dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." Artinya orang kafir Yahudi dari Bani Israel telah dilaknat di dalam Zabur dan Injil melalui lidah Nabi Daud dan Nabi Isa ibni Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka dan menceroboh. Surah Al-Maidah ayat 78. Ikhwanul muslimin, kita amat kesal dengan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan dan mencabuli undang-undang antarabangsa, undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Kita mengecam sekeras-kerasnya serangan ini dan berpendirian bahawa tiada alasan kukuh bagi penggunaan kekerasan yang dilakukan secara tidak seimbang, sembarangan dan melampau ke atas wilayah Palestin di Gaza. Adalah satu hakikat bahawa Islam dan umat Islam tidak boleh bergantung kepada simpati dan bantuan golongan kufar. Oleh kerana itulah Allah SWT memberikan kita peringatan bahawa golongan kufar tidak sekali-kali akan melindungi Islam dan umatnya, melainkan mereka dijadikan sanjungan dan pujaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir." Maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan perolehi dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu. Surah Al-Baqarah ayat 120. Ikhwanul muslimin, Islam mengajar kita bahawa umat Islam adalah bersaudara dan wajib dibela. Amatlah salah kita membiarkan saudara kita di Palestin menderita tanpa kita melakukan apa-apa. Sedarlah bahawa kita bukan sahaja wajib membela dan meringankan penderitaan saudara kita seagama kita di Palestin, tetapi kita sebagai umat Islam juga wajib turut sama mempertahankan kesucian Baitul Maqdis kerana ia adalah kiblat pertama umat Islam. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dan Dr. Wahbah Az-Zuhaili merupakan ulama terkemuka dunia menegaskan bahawa umat Islam wajib membantu saudaranya yang kesusahan dalam pelbagai aspek yang diperlukan, walaupun terpaksa mengikat perut. Justru itu, kepada seluruh umat Islam dan rakyat Malaysia khususnya, marilah kita membantu meringankan penderitaan mereka. Bantuan kepada mereka boleh dimulakan dengan berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehinggalah memberi tekanan-tekanan yang boleh menyebabkan rejim Zionis Israel dihalau keluar dari negara Palestin. Sewajarnya kita sama-sama bangkit bersatu hati tanpa mempedulikan perbezaan latar belakang, miskin kaya, berbeza fahaman atau politik. Kita ketepikan segala perbezaan-perbezaan tersebut atas dasar persaudaraan dan umat Islam kita. Firman Allah, "Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Artinya sebenarnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu itu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beroleh rahmat. Surah Al-Hujurat ayat 10. Mungkin kita terfikir amat suka untuk kita mengalahkan Israel dan sekutunya, kerana mereka kerajaan yang kebal, berada di atas undang-undang antarabangsa dan boleh bertindak sesuka hati kerana ia dinaungi oleh kuasa barat.
Mereka juga memiliki peralatan ketenteraan dan senjata nuklear yang hebat. Namun sebagai orang yang beriman, kita mesti percaya bahawa dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi segala-galanya. Berdasarkan pedoman panduan sejarah Islam, tentera Islam pernah berjaya menewaskan kubu kuat kaum Yahudi dalam peperangan Khaybar pada tahun ke-7 Hijrah. Dalam peperangan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin tentera Islam seramai 1,400 orang mengepung selama 10 hari. Tentera Islam diketuai Sayyidina Ali radhiyallahu berjaya menewaskan pertahanan Yahudi dan mereka menyerah kalah. Oleh itu para jemaah dan seluruh umat Islam di negara ini perlu mengadakan salat hajat, salat sunnah hajat dan doa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan keselamatan dan keamanan kepada rakyat Palestin. Diberikan kekuatan, semangat dan kecekalan hati serta kemenangan dalam menghadapi kezaliman Israel. Jangan kita biarkan bumi Palestin dinodai. Ya, rakyat Palestin berhujamkan peluru, bermandikan darah, dan jangan kita biarkan tangisan Gaza ini berpanjangan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merestui segala usaha yang kita lakukan. Allahumma amin. Qala Allah Ta'ala, "In yansurkumullahu fala ghaliba lakum